tempat tu, separuh dinding tu dimiliki oleh dua-dua orang. So, dinding yang kita nampak kat luar ni, walaupun rumah kita di bawah, ni bukan dinding kita. Sebelah luar, sebelah dalam kita punya luar tu dimiliki oleh bawah dengan atas. Dua orang. Itu faham maksudnya tu. Bumbung pun bukan orang atas. Bumbung dimiliki oleh orang atas dan bawah. Jadi kalau bumbung rosak, bocor dan sebagainya, dua-dua kena bayar. Ya. Dan itu juga cukai tanahnya. Cukai tanahnya pun ada dua. Satu cukai tanah, kemudian akan dua orang kongsi bayar. Okay. Dia dalam perkongsian tu kadarnya mengikut unit share. Dalam hak milik serata tu nanti akan disebut unit share. Kalau unit share kita 10/20, so kita bayar separuh lah. Kalau unit share kita 7/20, maka kita daripada 20 tu kita kena bayar 7. Dia mungkin ada perbezaan, tapi biasanya townhouse ni tidak banyak berbeza lah, kecuali yang di corner lot. Okay. Sebab walaupun kemudian apabila saya cerita sikit tentang hak milik strata lah ya. Apabila hak milik strata dikeluarkan, maka akan tertubuh secara automatik perbadanan pengurusan. Perbadanan pengurusan ni biasanya perbadanan besar, tapi oleh sebab townhouse ni yang memiliki dua orang, jadi perbadanan pengurusan itu akan terdiri daripada dua orang itu sahaja. So dia lah pengurusi, dia AJK. Jadi sebarang perkara yang berhubung dengan hak milik strata mesti melalui persetujuan kedua-dua orang ni. Sebab dua orang ni membentuk perbadanan pengurusan. Jadi bermakna kalau nak tambah mana-mana tempat, mana-mana bangunan, dua-dua orang ni mesti bersetuju. Tuan tak boleh kata ini rumah saya bawah, ini bahagian saya nak tambah. Dia tak boleh. Mesti dua orang yang memberikan persetujuan. Sana bagi persetujuan, sebelah sini pun beri persetujuan. Jadi pertama tadi, jangan luar daripada lot kita. Yang keduanya kena ada persetujuan kedua-dua pihak. Sebab yang kita nak tambah ni, dia macam mana pun dia akan melibatkan harta bersama. Okay. Dalam perbadanan pengurusan ataupun dalam harta strata ni, dia ada harta yang petak yang memang kita punya, ada harta bersama dan ada juga petak aksesori. Yang ini dipanggil petak aksesori. Laman kita lah, petak aksesori. Jadi petak aksesori ni kita punya, so orang lain sana dia tak boleh ke sini. Begitu juga parking. Parking kita kalau ditandakan sebelah kiri, maka petak aksesori kita sebelah kiri. Dalam perjanjian tu sebut ni ya, dalam perjanjian tu dia ada ditulis, ada ditandakan petak aksesori untuk belah bawah ni sebelah mana, dan yang ini petak aksesori untuk lot yang mana. Dia mesti ditandakan tu. Yang itu jangan sampai tersilap, sebab nanti kalau tersilap kita mungkin bina bangunan dalam petak aksesori orang lain. Itu yang tu tak boleh tersilap. Kalau dalam pelan hak milik strata, dia memang telah ditandakan dengan warna yang berbeza, mana kawasan aksesori, mana kawasan guna sama, dan mana kawasan yang memang untuk petak kita sendiri ya. Yang belakang ni saya tak pasti untuk akses bawah ke untuk akses orang atas. Bawah. Untuk orang akses orang bawah sahaja. Jadi yang kita andaikan bahawa yang bawah ni sebab tidak boleh diakses untuk orang yang atas, maka dia ialah petak aksesori. Petak guna sama ni ialah ruang guna sama, ialah ruang yang dua-dua pihak boleh guna. Kalau contohnya kalau kita ambil di Skypark tu, so tempat lalu kaki lima, lift, tempat parking, itu ialah semua ruang guna sama. Tapi Skypark tu mungkin ada petak aksesori, walaupun dekat dia mungkin petak dia tingkat 20, parking dia di level 2 misalnya dan ditandakan sebagai nombor 1, 2, 3. So itu jadi petak aksesori dia. So orang lain tak boleh masuk ke situ. Jadi prinsipnya sama dengan yang di sini. Balik kepada tambahan bangunan. Jadi tambahan bangunan dibenarkan selain daripada bahagian sebelah dalam ni nak ubah bilik ke, bilik tidur ke dan sebagainya, nak ubah. Jadi ataupun nak tambah ruang yang sebelah sini tu dan sebagainya. Jadi boleh ditambah setakat mana dia berada di dalam petak kita. Yang ni kita panggil petak aksesori. So boleh ditambah, tetapi mesti dengan kebenaran majlis daerah lah, jawatan kawalan bangunan. Mana kalau nak tambah sampai ke sini mungkin tak boleh, mungkin dibenarkan setakat 10 kaki di sebelah sini saja. Ya, okey. Jadi dua-dua pihak tu mesti dapat dapat memberikan persetujuan. Jadi elok juga kalau dua-dua pihak tu apa yang nak dibuat, buat satu macam minit mesyuarat. Sebab ini tadi perbadanan kan? Dia bukan perkongsian antara dua orang, dia perbadanan.
Jadi kena buat diminitkan, kemudian satu salinannya tu bolehlah diberi kepada Jabatan Kawalan Bangunan atau salinan kepada Pesuruhjaya Bangunan untuk membuktikan bahawa kedua-dua pihak itu bersetuju. Sebab kalau berlaku sesuatu, risiko dan sebagainya, maka tanggungan tu ialah di antara dua pihak. Sebab bila macam saya kata tadi, yang akan kita pecah ubah dan sebagainya ialah milik dua orang. Dinding ni milik dua orang. Kalau nanti kerja-kerja menyebabkan bumbung rosak, paip pecah ke dan sebagainya, itu pun melibatkan harta bersama dia dua orang. Jadi bumbung dinding luar ni lah milik dua orang lah. Jadi itu yang kena ada perkongsian. Jadi saya rasa macam juga rumah-rumah lain yang belum dapat hak milik dan sebagainya. Jadi saya rasa dia tak perlu tunggu dapat hak milik strata. Sebab sekarang ni dalam proses pengubahan akta hak milik strata, akta 1450, 1290 atau 753 dan sebagainya. Jadi pengeluaran hak milik strata itu mungkin agak lambat, ya. Jadi saya rasa pihak Aku Maju dia akan memohon hak milik strata apabila main structure bangunan tu siap. Maknanya apabila tiang dia naik, kalau 2 tingkat sampai tingkat atas, masa tu survey dibuat. Dia tak boleh tunggu sampai rumah sudah siap, dah ada tambahan dan sebagainya baru buat survey. Kalau dia mesti main structure siap tu, tingkat super structure siap tu, masa tu survey dibuat. Jadi bangunan ni telah dibuat survey. Dan saya terima banyak permohonan salinan ke Pejabat Tanah berhubung dengan hak milik strata. Saya rasa hak milik telah pun dibuat. Jadi kalau tuan nak tambah, dia tak perlu tunggu hak milik strata. Sebab dia pelan asal tu memang telah ada, telah siap untuk pengeluaran hak milik strata. Jadi kalau tuan tambah sekarang, kemudian mari luruskan, dia tidak menjejaskan pengeluaran hak milik strata. Jadi tak jadi, bagi saya tak jadi masalah lah. Jadi kalau nak ubah fasad, nak tukar daripada sliding door kepada panel door ke dan sebagainya, asalkan mendapat tulisan daripada pihak majlis, saya rasa itu tak jadi masalah. Okay. Jadi kalau ada pertanyaan, kita sambung. Memandangkan tuan, memandang kan macam untuk tuan saya lah, tuan rumah sini kan, dia nak tarik lah buat tambah bilik satu kat sini. Hak milik strata tak keluar lagi, jadi dia perlu ada minit mesyuarat tu tak? Ke permohonan dia macam mana? Dia cuma yang saya kata tadi, sebab harta ni keseluruhan dua ni dia milik bersama dua orang. Jadi kalau nak buat apa-apa persuaian, dia mesti melibatkan harta bersama. Harta bersama ni macam saya kata tadi, bumbung, paip, longkang, pagar, dinding dan mungkin ada plumbing kat dalam bangunan tu antara bawah dengan atas, wiring, yang itu semua ialah harta bersama. Jadi mesti dapat persetujuan daripada dua-dua pihak untuk buat extension. Kalau pihak yang satu lagi pun dia nak buat, dia pun kena dapatkan persetujuan kedua-dua pihak. Jadi kalau nak sambung ke sini, katalah Jabatan Kawalan Bangunan luluskan dengan guideline tertentu dan sebagainya, so dia tak menjejaskan hak milik strata. Sebab ini memang petak aksesori untuk lot yang tu. Persetujuan tu datang dengan verbal ke atau Kalau secara bertulis, sebab dia kemudian perbadanan pengurusan ni dia boleh disaman dan menyaman. Jadi mungkin pihak yang satu lagi tu dia boleh menyaman apabila kerja-kerja construction ini akan menyebabkan harta bersama rosak dan sebagainya. Of course bila kita yang buat extension, kita kena bertanggungjawab lah, mengaku untuk bertanggungjawab untuk menjaga harta bersama dan sebagainya. So, kalau berlaku kerosakan, tanggungjawab kita. Jadi kalau kita tak buat pembetulan ke atas di mana-mana kerosakan harta bersama, so tentu menjejaskan kepentingan pihak yang satu lagi tu. Itu dia pun boleh mengemukakan saman dan sebagainya. So, kalau berlaku apa-apa kebocoran dan sebagainya disebabkan oleh pihak yang satu lagi, maka pihak yang satu lagi tu boleh mengemukakan saman, boleh membuat tuntutan di mahkamah. Okay, ada lain lagi ke? Penggunaan mesin tu maknanya dekat pelan tu ada guna apa tak? Satu je. Sebab yang kita nak pindah tu petak kita. Dalam agreement dalam agreement tu agreement kita. Tetapi nak buat tu kena persetujuan perbadanan tadi. Perbadanan tu ialah dua pihak. So maknanya kalau you nak tambah, mungkin kami dua pihak ni pemilik untuk lot sekian-sekian bersetuju untuk pihak ni membuat ini dengan syarat mendapat kelulusan daripada Majlis Daerah Kuala Langat. So kena mohon kelulusan lah. Okay. So
mungkin ada pertanyaan yang lain pada Pak Ugo ke dan sebagainya. So kalau terfikir nanti kita bincang balik. Okey, terima kasih.